Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk bagi kumpulan kami ialah implikasi LGBT homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. Ahli kumpulan kami adalah seramai 9 orang. Sekalung penghargaan kami ucapkan kepada pensyarah kami bagi subjek penghayatan etika dan peradaban kerana telah banyak membantu kami dalam menjayakan tugasan ini. Tidak lupa juga sokongan daripada ibu bapa kami dan rakan-rakan seperjuangan yang turut membantu dalam menyiapkan kajian ini. Secara asasnya, LGBT merupakan singkatan akronim bagi perkataan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Statistik daripada JAKIM telah menunjukkan bahawa seramai 130,000 masyarakat Malaysia merupakan gay, manakala 30,000 masyarakat Malaysia merupakan transgender. Secara khususnya, terdapat dua objektif kajian ini dilakukan. Yang pertamanya adalah bagi mengetahui tahap kefahaman pelajar FPQS tentang konsep LGBT. Dan yang keduanya adalah bagi mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar FPQS tentang kesan LGBT terhadap pemikiran, sosial dan juga gaya hidup manusia. Antara isu-isu yang terdapat di dalam topik LGBT ini adalah pertamanya, kebiasaannya kegiatan LGBT ini bermula dari sekolah berasrama, lagi terutamanya bagi kanak-kanak lelaki kerana mereka tidak dapat membezakan jenis sentuhan yang berlaku kepada mereka, seterusnya menyebabkan ketagihan kepada seks sejenis. Dan isu lainnya adalah kanak-kanak yang terlibat dengan LGBT ini mempunyai risiko yang tinggi untuk terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan juga alkohol. Selain itu, kegiatan LGBT juga membawa kepada penyebaran penyakit berjangkit seperti HIV. Antara isu lainnya adalah terdapat golongan LGBT yang berhimpun bagi menuntut supaya kesungsangan hidup mereka diiktiraf. Dan pihak berkuasa negeri juga kerap kali diganggu dan dicabar kerana mereka mendakwa Malaysia tidak mematuhi memorandum berkaitan hak asasi manusia. Dan kini kita dapat melihat LGBT lebih memilih keterbukaan yang terdapat di dalam media sosial untuk menyebarkan agenda mereka dan juga membina jaringan. Akibatnya, terdapat banyak aksi-aksi yang tersebar di serata tanah air dan juga diraikan dalam filem dan karya tempatan. Permasalahan kajian. Permasalahan LGBT ini bukan merupakan isu yang baru kerana ia telah berlaku pada kalangan umat Nabi Lut AS. Pada masa yang sama, LGBT ini merupakan satu gerakan yang mana telah mengancam dari aspek keamanan dan keharmonian beragama. Misalnya, mereka menggunakan hak asasi manusia HAM untuk mempertahankan perbuatan mereka. Pada hakikatnya, tindakan yang dilakukan itu telah menghina kesucian agama Islam, perundangan Malaysia, keteteraman orang awam dan keharmonian agama. Mereka juga terpengaruh disebabkan orang-orang sekeliling yang mana tidak dapat membezakan baik dan buruk terhadap sesuatu perkara walaupun telah diberikan pendidikan agama sejak dari kecil lagi. Tambahan pula, masalah dalam keluarga seperti kurang berkomunikasi antara keluarga, kesibukan ibu bapa terhadap kerjaya dan sebagainya telah mendorong mereka terhadap gerakan LGBT. Ini kerana konflik keluarga yang dialami menyebabkan mereka mencari kepuasan dan keseronokan melalui perhubungan dengan rakan sejenis yang dianggap boleh menggantikan posisi ibu bapa mereka. Lokasi kajian ini melibatkan mahasiswa tahun 1 Sarjana Muda Pengajian Quran Sunnah dari Universiti Sains Islam Malaysia. Universiti ini dipilih kerana ianya satu-satunya universiti Islam yang terletak di Negeri Sembilan. Kajian ini juga disasarkan kepada pelajar USM tahun 1 yang bertujuan untuk melihat tahap kefahaman remaja yang baru sahaja menghabiskan sesi persekolahan dan masih mentah tentang alam dewasa yang bermula di peringkat universiti.
Kami mendapat kerjasama daripada pelajar-pelajar dari Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah bagi mendapat keputusan tentang kajian soal selidik berkenaan pengetahuan mereka terhadap konsep LGBT dan juga kesan LGBT kepada pemikiran sosial dan juga gaya hidup manusia. Skop kajian. Nilai skop kajian ini tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi pengajian Quran Sunnah di USIM bagi mengetahui pandangan mereka mengenai isu yang tular di Malaysia iaitu LGBT. Kajian ini membahaskan tentang implikasi LGBT, homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia serta perkara yang berkaitan seperti definisi LGBT, faktor gejala LGBT dan homoseksual, sejarah kaum Nabi Lut dan sebagainya. Seterusnya, saya akan memerihalkan tentang hukum LGBT dalam Islam. Gejala LGBT adalah termasuk dalam perkara dosa besar dan haram hukumnya. Jika terdapat penyataan yang membenarkan perbuatan ini, maka itu adalah salah dan tidak benar sama sekali dalam hukum syarak. Bagi bahagian kajian literatur, kami membincangkan mengenai teori LGBT, hukum LGBT, faktor berlakunya gejala LGBT dan kajian lepas. Bagi teori LGBT, menurut pandangan para ahli, LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dalam Mastuti pula, ada pihak yang menambah akronim ini kepada LGBTIQ, di mana I itu adalah intersexual dan Q itu untuk queer. Queer di sini bermaksud pelik. Maksud LGBT menurut Islam pula ialah lesbian disebut sebagai as-sihaq, iaitu perempuan yang melakukan hubungan seks dengan perempuan, dan gay disebut dengan al-liwat, iaitu orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Bisexual pula digunakan kepada orang yang mempunyai bisexual orientation, iaitu ketertarikan seks kepada sesama jenis dan lain jenis secara bersama. Manakala transgender ialah untuk menunjukkan keinginan untuk tampil berlawanan dengan jenis kelaminnya. Selanjutnya, saya akan menghuraikan tentang konsep LGBT. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lesbian ialah perempuan yang mempunyai tarikan terhadap kaum sejenisnya, dan gay pula ialah lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Manakala bisexual didefinisikan sebagai golongan yang cenderung untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan perempuan. Akhir sekali, maksud transgender ialah seseorang lelaki atau perempuan yang berpenampilan sebagai jantina yang satu lagi dan kadang-kadang menukar organ jantinanya melalui pembedahan. Okey, pada bahagian kajian lepas, saya mengambil beberapa rujukan daripada kajian yang menunjukkan pendapat, tanggapan, faktor dan juga kesan daripada LGBT dan homoseksual. Antaranya Zusi Arianti yang menganggap bahawa LGBT sebagai gangguan jiwa dan ianya masih dapat disembuhkan. Seterusnya adalah metodologi kajian. Reka bentuk kajian kami adalah analisis yang berbentuk gabungan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Ia juga merupakan kajian lapangan dan instrumen yang kami gunakan dalam kajian ini adalah borang soal selidik. Bagi prosedur kajian pula, pada awalnya kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Dari situ kami mula memilih tajuk kajian, objektif dan perkara-perkara yang berkaitan yang lain. Seterusnya kami mengedarkan borang soal selidik tersebut kepada responden, lalu menjalankan proses menganalisis dan akhirnya kami datangkan cadangan serta rumusan kajian yang telah kami dapati. Saya akan membicarakan mengenai borang soal selidik yang telah disebarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Borang ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah mengenai latar belakang responden. Bahagian yang kedua adalah mengenai objektif kajian yang pertama, iaitu mengenal pasti tahap kefahaman responden tentang LGBT dan homoseksual. Dan bahagian ketiga pula adalah mengenai objektif kajian yang kedua, iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan responden tentang kesan LGBT dan homoseksual. Saya akan membentangkan 3 daripada 18 analisis. Analisis yang pertama adalah mengenai balasan yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut AS sebanyak 84.4%
responden menjawab, diterbalikkan bumi Sa'dum sehingga musnah negeri tersebut. 10.6% responden menjawab, mereka ditenggelamkan di dalam banjir yang besar, dan 5% responden lagi menjawab, mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat. Analisis yang kedua menunjukkan sebanyak 94.3% responden mengetahui bahawasanya LGBT dan homoseksual membawa kepada penyakit HIV, sifilis dan gonoria, manakala sebanyak 5.7% responden lagi tidak tahu. Analisis yang ketiga iaitu analisis yang terakhir menunjukkan sebanyak 98.6% responden bersetuju LGBT mengancam keharmonian hidup beragama di Malaysia, manakala sebanyak 1.4% responden lagi tidak bersetuju. Faktor yang kedua pula adalah pengaruh media massa. Media massa merupakan salah satu bentuk teknologi yang semakin berkembang pada masa kini. Sekiranya tidak digunakan dengan baik, ianya mampu mendatangkan unsur-unsur negatif terhadap minda, gaya hidup dan sosial masyarakat. Seterusnya adalah dua faktor yang mempengaruhi gejala LGBT dan homoseksual. Yang pertama adalah kurang penghayatan agama. Seperti yang kita tahu, agama adalah panduan dan pembimbing bagi umat manusia. Perkara ini berlaku kerana ilmu-ilmu agama yang telah pun diberikan semasa mereka kecil tidak diaplikasikan dalam kehidupan seharian, menjadikan lebih mudah mereka cenderung ke arah LGBT dan homoseksual. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada topik implikasi golongan LGBT terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup. Yang pertamanya, dari segi pemikiran, akan merosakkan fahaman ideologi dan pegangan akidah, hanya akan menjadikan agama sebagai budaya setempat. Dari segi sosial, akan mewujudkan golongan yang tidak menghormati undang-undang dan fatwa negara. Berlakunya juga peningkatan kes HIV dan AIDS. Dari segi gaya hidup, akan mewujudkan golongan yang memperjuangkan kebebasan atas dasar hak asasi manusia, menyebabkan hubungan sosial menjadi renggang juga akibat tidak menjaga sensitiviti antara satu sama lain. Antara cadangan penyelesaian kes LGBT di Malaysia, yang pertama, individu haruslah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dalam diri masing-masing. Yang kedua, dari segi masyarakat haruslah peka dengan sekeliling anda. Yang ketiga, dari segi negara perlulah meningkatkan lagi tahap penguasaan undang-undang di negara Malaysia. Kesimpulan yang dapat diperoleh melalui kajian ini adalah kajian ini telah mencapai dua objektif kajian, iaitu mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat terhadap konsep LGBT dan homoseksual dan mengenal pasti dan menghuraikan konsep LGBT dan homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. LGBT ini merupakan kumpulan yang wujud di seluruh dunia dan merupakan kumpulan minoriti yang mengamalkan cara hidup yang salah. Bahkan mereka turut memperjuangkan cara hidup mereka itu ke peringkat global.